Hi guys, welcome back to Bulu Gadget. Ini adalah Infinix Zero X Pro. Mungkin ramai yang dah tahu tentang kewujudan brand ni dan mungkin ramai yang belum tahu lagi. Actually sekarang ni aku happy sebab brand Infinix ni dia dah tembus untuk pasaran Malaysia. Itu maksud dia, dia bagi satu saingan yang berat lah untuk smartphone mid-range. Kenapa aku cakap macam tu? Itu sebab dia punya spesifikasi yang ditawarkan dan harga jualan dia berbaloi. Baiklah, kali ni aku nak memperkenalkan brand daripada Infinix. Dan untuk kali ni, dia bukan hadir dengan satu device je, dia ada dua. So yang satu lagi tu korang kena stay tune lah untuk tahu smartphone apakah yang akan aku memperkenalkan juga dalam video ni. Okey, kita mulakan dengan selling point utama phone ni, iaitu kamera dia. Jarang sekali smartphone mid-range yang mempunyai tanda harga macam ni, tapi ada kemampuan kamera yang canggih, yang padu. Jadi, phone ni hadir dengan 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 108MP untuk kamera utama, 8MP kamera ultra wide dan 8MP periscope telefoto yang mempunyai teknologi OIS, Optical Image Stabilization. Jadi spesifikasi kamera dia ni memang padu gila. Dia ada 108MP dan kamera periskop yang bukan sekadar boleh zoom je, dia bukan asal zoom je. Dia ada teknologi OIS, Optical Image Stabilization, yang jarang korang boleh dapat dekat smartphone yang sekelas harga dengan dia. So untuk kemampuan periskop phone ni, dia boleh zoom sehingga 5 kali optical zoom. Tu dah power gila. Dan dia boleh zoom sehingga 60 kali digital zoom. So nak buat apa dengan 60 kali zoom ni? Dia boleh tangkap gambar bulan dengan jayanya. Swear I won't forget this, why do I regret this? In my mind reckless, thoughts are feeling endless. Sitting up I'm breathless, anxiety's infectious. I feel so defenseless, betrayed and embarrassed. I hate being open, I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion, rub it on like lotion. I can feel it soaking, reopen, the scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath held. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath held. Cause I can't move on till I let go. Beralih ke arah display dia, phone ni menggunakan skrin Super AMOLED dan mempunyai ukuran yang besar, 6.67 inci. Resolusi dia Full HD Plus dan menyokong 120Hz refresh rate. Dan juga dia mempunyai fingerprint in display. Jadi dia punya display ni memang dah top notch lah, memang padu gila. Dia ada skrin Super AMOLED, lepas tu 120Hz refresh rate dan fingerprint in display. So, ini adalah sebuah smartphone mid-range yang mempunyai display flagship. Tengok design dia pula, ianya mempunyai rekaan yang kotak, boxy. Rekaan macam ni memang sedap lah untuk kita pegang. Dan back panel dia ni sesuai lah dengan nama warna yang diberikan dekat smartphone ni, Nebula Black. Bahagian sisi kanan phone ni ada power button dan volume rocker. Bahagian atas kosong je. Bahagian kiri ada SIM slot yang menyokong 2 SIM card dan 1 dedicated slot untuk memory card. Bahagian bawah ada lubang earphone, mikrofon, port charging jenis Type-C dan mono speaker. Jadi untuk dia punya design ni, boleh katakan design yang premium untuk penawaran smartphone mid-range. Dan kita akan dapat free casing dalam kotak pembelian. Dia punya casing tu bukan casing yang biasa, casing yang cikai, tak. Dia bagi casing yang soft. Dia punya material casing ni sedap lah untuk pegang. Beralih ke spesifikasi engine dia, phone ni menggunakan chipset daripada MediaTek Helio G95. Dipadukan pula dengan RAM sebesar 8GB yang boleh extend sehingga 5GB. Jadi untuk chipset yang digunakan ni, Helio G95, aku dah banyak kali gunakan smartphone yang guna chipset yang sama macam ni.
Dia punya performance day to day memang tak ada masalah. Semuanya terasa lancar je. Contoh macam nak buat tugas harian, nak scrolling Facebook, Instagram semua tu, phone akan okey je lah. Tambahan pula, skrin dia ni menyokong 120Hz refresh rate. So dia lebih smooth lah untuk buat kerja-kerja harian tu. Dan untuk main game pun should be okay juga. Cuma akan dapat tetapan grafik yang medium je lah. Untuk software dia, ini pertama kali aku menggunakan sistem operasi dari Infinix, iaitu SOX yang berasaskan Android 11. First impression aku berkenaan dengan operation system dia ni agak terkejut sebab ini adalah brand yang tak terkenal, apatah lagi dekat Malaysia ni. Tapi dekat global, aku yakin dia punya brand ni dah terkenal lah dan dah ramai guna brand Infinix ni. Baiklah, berbalik ke software dia tadi. Dia punya software ni nampak kemas, nampak menarik. Best je lah gunakan phone ni. Dan tak rasa kekok pun walaupun ini adalah pertama kali aku gunakan smartphone ni. Bateri dia pula mempunyai kapasiti sebesar 4500 mAh dan menyokong fast charging 45W. Baiklah, di awal video tadi aku ada bagi tahu yang Infinix bukan bawa satu smartphone je. Dia bawa dua smartphone untuk market Malaysia kali ni. Dan yang satu lagi ni, mungkin dia akan buatkan korang jadi pening nak pilih yang mana satu di antara kedua-dua smartphone ni. Sebab masing-masing ada kelebihan dan kekurangan tersendirilah. Jadi, ini dia Infinix Zero 5G. Yuk, dengar nama dia sendiri, of course lah dia dah menyokong untuk rangkaian 5G. Yang tadi tu dia tak menyokong untuk rangkaian 5G. So kalau dah ada rangkaian 5G, of course lah dia menggunakan chipset yang terkini. Jadi Infinix Zero 5G ni dia menggunakan chipset Dimensity 900 5G. Penawaran RAM yang sama iaitu 8GB dan juga boleh extend dia punya RAM tu sehingga 5GB. Untuk internal storage tiada pilihan lain, cuma ada satu je, which is 128GB. Tapi yang ni dia power sikit, dia menggunakan UFS 3.1. Bateri phone ni dia lebih besar berbanding Infinix Zero X Pro, iaitu 5000 mAh. Cuma dia punya charger sedikit perlahan, 33W. Dan part yang aku nak bagi tahu ni, mungkin dia akan jadikan consumer lebih sukar, lebih pening nak pilih yang mana satu, Infinix Zero X Pro ataupun Infinix Zero 5G ni, iaitu dia punya bahagian kamera dan bahagian display. Okey, kita go for untuk bahagian display dia dulu. Jadi, skrin yang digunakan oleh Infinix Zero 5G ni ialah IPS LCD. Ukuran skrin dia besar sedikit, 6.78 inci dan mempunyai 120Hz refresh rate. So, skrin ini beza dia agak jauh jugalah, IPS dan Super AMOLED. Okey, untuk kamera dia pula, ianya hadir dengan 4 kamera juga, which is 3 kamera belakang dan 1 kamera selfie. 48MP untuk kamera utama, 2MP kamera bokeh dan 13MP kamera portrait. Dia punya kamera portrait ni menyokong untuk 30 kali digital zoom dan 2 kali optical zoom. Jadi kalau tengok dia punya spesifikasi kamera ni, dia agak sedikit downgrade daripada Zero X Pro. Tapi aku lebih tertarik untuk design kamera dia yang unik ni. Untuk harga jualan dia pula, Infinix Zero X Pro dijual dengan tanda harga bermula RM1,199 bagi varian 8GB RAM, 128GB storage. Manakala Infinix Zero 5G ialah RM1,099. Jadi macam mana? Setakat ni dah ada pilihan ke nak beli yang mana satu? Infinix Zero 5G ataupun Infinix Zero X Pro? Kalau korang dah ada jawapan, dah ada pilihan, boleh share kat komen. Aku pun nak tahu juga apa pilihan korang. Dan member-member yang lain pun nak tahu juga apa pilihan korang. And just bagi tahulah kenapa korang rasa pilihan korang tu lebih berbaloi lah di antara kedua-dua ni. And kalau berminat nak beli antara kedua-dua smartphone ni, korang boleh check je dekat description. Aku ada tinggalkan link pembelian. So guys, nampaknya saja video untuk Infinix Zero X Pro dan Infinix Zero 5G. Nama dia agak panjang dan yalah, aku jarang sebut nama untuk brand ni, so kekok sikit lah. Baiklah, macam biasa, jangan lupa untuk tinggalkan like dan juga subscribe channel Bulgadget. Jumpa lagi next video. Assalamualaikum dan bye-bye. Peace.